Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, pertamanya marilah sama-sama kita manjatkan setinggi-tinggi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana di atas nikmat dan kurniaan daripada Allah kita dapat untuk sama-sama pada malam ini menunaikan salat fardu maghrib berjamaah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaati afdalu min salatil fazi bi 27 darajah. Sembahyang berjamaah, kata Nabi, lebih afdal daripada sembahyang bersendirian dengan 27 darjat. Kita juga mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana pada malam ini dengan limpah kurnia daripada Allah, dengan masa yang diluangkan, dengan masa yang diberikan Allah kepada kita, kita dapat untuk bersama-sama dalam majlis ilmu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Sesiapa yang menempuh suatu perjalanan untuk mencari satu ilmu Allah, nescaya Allah akan memudahkan perjalanannya ke syurga. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, kita akan menyambung pengajian kita daripada himpunan hadis 40 Imam Nawawi rahimahullah. Kita sampai pada malam ini pada hadis yang ke-28, di mana di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan suatu wasiat ataupun pesanan yang amat penting kepada para sahabatnya dan sekaligus kepada kita sebagai umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh seorang sahabat yang bernama Abi Najih Al-Irbad Ibnu Sariyah radhiyallahu anhu. Ada seorang sahabat yang bernama Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa zarafat minhal uyun. Faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'awsina. Jadi Abi Najih menceritakan, pada suatu hari Nabi SAW telah memberi peringatan kepada kami. Pada suatu hari, kata Abi Najih, Rasulullah SAW telah memberi peringatan kepada kami dengan suatu peringatan yang menyebabkan hati berasa gemetar. Zarafat wajilat minhal qulub, hati berasa gemetar, wa zarafat minhal uyun, dan menyebabkan mengalir air mata. Air mata menyebabkan menitis air mata ataupun mengalir air mata. Faqulna, lalu kata Abi Najih, kami berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in, seolah-olah peringatan yang kamu sampaikan ini adalah peringatan perpisahan. Seolah-olah kamu menyampaikan peringatan ini, kamu tidak akan bertemu lagi dengan kami. Fa'ausina, kalau begitu ya Rasulullah, berilah wasiat kepada kami. Berilah wasiat kepada kami. Qal, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini wasiat Rasulullah. Jadi pada malam ini tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, hadis yang kita akan baca ini adalah hadis yang mengandungi suatu wasiat yang amat penting daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasiat yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Usikum, aku berpesan. Usikum daripada perkataan usikum, itulah wasiat, ataupun dalam bahasa kita, bahasa Melayu,
Wasiat kita sebut juga pesanan. Kita boleh terjemah dengan pesanan. Usikum, aku memberi wasiat atau pesanan kepada kamu, bitaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wat-ta'ah, wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Aku memberi wasiat kepada kamu, kata Nabi, yang pertama supaya kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu wasiat yang pertama. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan kepada kita, kata Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana sahaja kamu berada. Bukan saja ketika kita berada dalam rumah Allah, di luar daripada rumah Allah pun kita kena bertakwa. Ini maksud, itulah yang dimaksudkan pesanan Nabi tadi, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana sahaja kamu berada. Dalam Al-Quran sendiri cukup banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita supaya bertakwa. Sehingga takwa ini, peringatan supaya bertakwa menjadi salah satu daripada rukun, salah satu daripada perkara yang mesti diperingatkan oleh khatib dalam khutbah Jumaat. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai sekalian orang-orang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu sekalian mati melainkan mati kamu itu sebagai orang Islam, orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya takwa ini kita dah sebut berulang-ulang kali sebelum ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah taala sekalian. Apa nilai takwa? Nilai takwa adalah syurga. Kalau benar kita ingin masuk dalam syurga Allah, kita tak akan boleh masuk melainkan kita kena menjadi orang yang bertakwa. Karena Allah menciptakan syurga untuk orang bertakwa. Sebagai contohnya, kita ambil satu ayat daripada surah Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bila Allah taala sebut syurga, wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan syurga, kata Allah, yang luasnya terbentang sekalian langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin, disediakan syurga itu untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Disediakan, u'iddat makna disediakan syurga itu lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kalau orang itu tak bertakwa, dia tak layak untuk masuk dalam syurga. Adapun neraka pula Allah Ta'ala sediakan untuk orang kafir. Wattaqun nar fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Maka hendaklah kamu takut akan neraka, di mana neraka ini bahan bakarnya, waquduha an-nas wal hijarah, bahan bakarnya ialah manusia dan juga batu-batu. Nah, bahan bakar api neraka ialah manusia dan juga batu-batu, kata Allah, u'iddat lil kafirin. Allah jadikan neraka itu sebagai persediaan untuk orang-orang kafir. Bahasa yang sama Allah Ta'ala guna. Syurga Allah Ta'ala kata u'iddat lil muttaqin. Neraka Allah Ta'ala guna u'iddat juga, tapi lil kafirin, untuk orang-orang kafir. Bila Allah Ta'ala kata neraka untuk orang kafir, bagaimana pula orang beriman pun masuk neraka? Orang beriman yang melakukan maksiat, yang tidak melaksanakan perintah Allah, sebelum Allah Ta'ala masukkan dia dalam syurga, Allah Ta'ala basuhkan dia dulu dalam neraka. Jadi untuk orang beriman, neraka ni dipinjamkan. Sebab itu orang beriman dia tak akan duduk dalam neraka selama-lamanya, kerana neraka ini disediakan untuk orang kafir.
Tapi oleh kerana dia banyak dosa, dia tak bersihkan dosanya di atas muka dunia ini. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmatullahi Allah Taala sekalian, sedangkan di atas muka dunia ini terlalu banyak Allah Taala beri jalan untuk manusia membersihkan diri. Bila kita ambil wuduk, kata Nabi, setiap kali kita membasuh anggota wuduk akan gugur dosa daripada tubuh kita. Kita basuh tangan, gugur dosa daripada tangan. Kita kumur, gugur dosa daripada mulut kita. Kita basuh hidung, gugur dosa daripada hidung kita bersama dengan air wuduk kita. Kita basuh muka, gugur dosa daripada muka kita bersama dengan air wuduk kita. Kemudian bila kita menunaikan sembahyang itu akan menggugurkan dosa. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya para sahabat, bagaimana jika sekiranya seseorang itu di depan rumahnya lalu sebatang sungai dan dia mandi daripada sungai itu 5 kali setiap hari, adakah akan berbaki daki pada badan dia? Para sahabat berkata, ya Rasulullah, sudah tentu tidak akan ada daki lagi sebab dia mandi 5 kali sehari semalam. Maka begitulah kata Nabi, orang yang menunaikan salat 5 waktu sehari semalam, Allah Subhanahu Wa Taala akan bersihkan dia daripada dosa. Kemudian sedekah, zakat pun sama, Allah bersihkan dosa, terutama sekali dosa yang berkait dengan harta. Sedekah sunat, Allah Ta'ala hapuskan dosa. Sebagaimana kita akan bertemu dalam hadis selepas ini, Rasulullah SAW bersabda, as-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah yang kamu berikan akan memusnahkan, akan memadamkan dosa-dosa kamu, sama seperti mana air memadamkan api. Haji pun sama. Man hajja falam yarfus walam yafsuq raja'a ka yauma waladathu ummuh. Siapa yang menunaikan haji, sepanjang dia mengerjakan haji, dia menjaga lidahnya daripada bercakap ucapan-ucapan yang fasik. Falam yarfus walam yafsuq, daripada bercakap benda-benda yang kotor, benda-benda yang keji. Walam yafsuq, dan juga tidak melakukan perkara fasik sepanjang dia mengerjakan haji. Raja'a ka yauma waladathu ummuh. Dia akan pulang daripada menunaikan haji, makna selesai daripada haji, sama seperti mana hari dia dilahirkan oleh ibunya. Kita lahir, tidak ada manusia yang lahir daripada perut ibu dengan bawa dosa, semua bersih. Begitulah juga orang yang selesai daripada menunaikan haji. Jadi cukup banyak tuan-tuan dan puan-puan rahmatullahi Allah Ta'ala sekalian, Allah Ta'ala beri jalan-jalan ataupun ruang-ruang untuk kita membersihkan dosa. Tapi apabila manusia dia tidak ambil ruang-ruang ini, tak ambil jalan-jalan ini, menyebabkan dia berpindah ke alam barzah sebagai seorang yang penuh dengan dosa, kemudian dia berpindah ke akhirat pun dengan penuh dosa, menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala membersihkan dia dalam neraka. Setelah itu barulah dikeluarkan dia daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Dia tak akan kekal dalam syurga, dia tidak akan kekal dalam neraka, kerana neraka ini kata Allah, uiddat lil kafirin, disediakan untuk orang kafir. Inilah nilai takwa. Nilai takwa syurga. Kalau kita benar-benar nak masuk dalam syurga, kata Allah, uiddat lil muttaqin, syurga disediakan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Itu wasiat Nabi yang pertama. Usikum bitaqwallah. Aku berpesan, aku memberi wasiat kepada kamu yang pertama bitaqwallah, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Dan yang kedua kata Nabi, was-sam'i wat-ta'ah. Wasiat yang kedua, hendaklah kamu dengar dan kamu patuh. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, walaupun yang memimpin kamu itu adalah seorang hamba. Apabila kita melantik seorang pemimpin, bila kita lantik seorang pemimpin, bagaimana keadaan sekalipun pemimpin itu, wajib kita patuh kalau dia memberi arahan kepada kita dengan arahan yang tidak bercanggah dengan syariat Allah.
Dan inilah yang disebut oleh Allah dalam Quran. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Hendaklah kamu sekalian taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan orang-orang yang memegang urusan di kalangan kamu. Tapi orang yang pegang urusan ni, dia terikat dengan dua sebelum tu. Sebab tu kita perhatikan ayat Allah Subhanahu Wa Taala ni tak sama. Ketika Allah suruh kita taat kepada Allah, ketika Allah Ta'ala suruh kita taat kepada Rasul, bahasa yang sama. Tapi apabila sampai kepada taat kepada ulil amri, bahasa tak sama. Allah Ta'ala tak ulang ati'un. Mula-mula Allah Ta'ala sebut ati'ullah, ati'un, hendaklah kamu taat kepada Allah. Kemudian Allah Ta'ala ulang lagi, wa ati'ur rasul, dan hendaklah kamu taat kepada Rasul. Tapi bila sampai kepada pemerintah, Allah Ta'ala kata wa ulil amri minkum. Dia tak ulang wa ati'u ulil amri minkum. Memberi pengertian kepada kita bahasanya mentaati Allah dan Rasul mutlak bila-bila masa. Bila-bila masa Allah dan Rasul perintah kepada kita, wajib kita taat. Tidak ada pengecualian. Tapi dalam masalah perintah ulil amri, orang-orang yang memegang pemerintahan, memegang urusan kita, umat ini, yang menjadi pemimpin, kita hanya boleh taat kepada dia jika sekiranya perintahnya itu perintah yang memenuhi syarat Quran dan hadis. Sebab itu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam arahan yang membawa maksiat kepada Khaliq, kepada pencipta. Kalaulah makhluk perintah dengan satu perintah, tapi perintah ini bercanggah dengan perintah pencipta kita, maka sudah tentu kita kena patuh kepada perintah pencipta, kita lupakan perintah yang dicipta. Mana makhluk yang kena cipta. Tuan-tuan yang rahmatullahi Allah Ta'ala sekalian, apabila sebut ulil amri, Rasulullah sebut dalam wasiat dia ini wasam'i wa ta'ah. Dalam apa keadaan sekalipun kamu kena dengar dan kamu kena patuh. Sekalipun pemimpin kamu itu seorang hamba. Jangan tengok kita kaya dia miskin. Jangan tengok kita ni ilmu kita tinggi, ilmu dia rendah. Tapi kita kena tengok siapa dia, pemimpin yang kita lantik, pemimpin yang kita lantik. Kemudian yang kedua, kita tengok apa yang dia suruh. Dia suruh suatu arahan yang tidak bercanggah dengan Quran juga sunnah. Kata Nabi, wa as-sam'i wa ta'ah, aku pesan kepada kamu, kalau kamu nak selamat dunia akhirat, hendaklah kamu dengar dan kamu patuh. Kamu dengar dan kamu patuh. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan dan rahmatullahi Allah Ta'ala sekalian, istilah ulil amri itu sebenarnya, siapa ulil amri? Ulil amri ini, kata ulama, ada ulil amri dalam urusan agama, ada ulil amri dalam urusan akhirat. Ada ulil amri dalam urusan dunia, dan ada ulil amri dalam urusan agama dan urusan akhirat. Ulil amri dalam urusan agama iaitulah para ulama. Ulil amri dalam urusan agama, para ulama. Bila kita berdepan dengan suatu masalah agama, jangan kita pandai-pandai. Kita kena rujuk kepada orang yang megang urusan dalam agama, iaitulah para ulama. Masalah hukum, masalah yang berkait dengan halal, haram dan sebagainya. Adapun ulil amri dalam urusan dunia, iaitulah pemerintah. Urusan-urusan dunia, ulil amrinya adalah pemerintah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala lanjutkan lagi ayat yang kita baca tadi ni. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Hendaklah kamu taat pada Allah dan kamu taat pada Rasul, dan juga orang-orang yang memegang urusan kamu. Kalau dalam masalah dunia, kita taat kepada pemimpin kita, pemimpin yang memimpin kita berdasarkan kepada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam urusan agama, kita taat kepada alim ulama kita. Kemudian Allah Ta'ala sebut selepas itu,
Kalau berlaku pertikaian macam mana? Kalau berlaku pertikaian, kata Allah, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Apabila berlaku perbalahan, berlaku perselisihan di antara sesama kamu dalam suatu urusan, maka hendaklah kamu kembalikan perbalahan itu kepada Allah dan Rasul. Allah tidak ulang dalam ayat di hujung ni, Allah tak ulang lagi dah ulil amri. Allah tidak ulang lagi ulil amri. Bila berlaku pertikaian, pemutus bagi pertikaian itu ialah Quran dan hadis, dua tu saja. Allah tidak sebut lagi dah ulil amri. Memberi pengertian kepada kita, kalau berlaku pertikaian, sama ada kita rakyat ke, kita pemerintah ke, kita ulama ke, kita orang biasa ke, yang menjadi kata pemutus ialah Quran dan hadis. Semua mesti rujuk kepada Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW ataupun As-Sunnah. Dan begitu juga tuan-tuan, begitulah yang sama Allah Rasulullah sebut dalam hadis ini. Was-sam'i wa ta'ah, hendaklah kamu dengar dan kamu patuh. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, walaupun yang memerintah kamu, yang memimpin kamu itu adalah seorang hamba. Fa innahu may ya'ish minkum, karena kata Nabi, kenapa Nabi pesan begitu? Karena kata Nabi, may ya'ish minkum, sesiapa yang sempat ataupun yang masih hidup di kalangan kamu, fa sayara ikhtilafan katsira, nescaya dia akan melihat suatu perbezaan pendapat yang cukup banyak. Kalau kamu sempat hidup, kata Nabi, kamu akan berdepan dengan perbalahan, dengan perbezaan pendapat. Kata Nabi, bukan sikit-sikit tapi kasiran, banyak. Apabila meninggal saja Rasulullah, naik Sayyidina Abu Bakar, alhamdulillah masih lagi bersatu umat Islam. Kemudian pada zaman Sayyidina Umar masih lagi bersatu. Walaupun Sayyidina Umar mati dibunuh, tapi yang bunuhnya itu ialah orang Majusi, bukan orang Islam yang bunuh. Tapi bila sampai zaman Sayyidina Osman, dia mula dah apa yang Nabi sebut, fasaya ikhtilafan katsiran, itu bibit-bibit itu dah mula dah. Sayyidina Osman pun mati dibunuh. Siapa yang bunuhnya? Orang Islam. Walaupun dia sendiri pun tahu, orang yang bunuh itu pun mungkin dia tahu bahawasanya Sayyidina Osman ini, dia adalah salah seorang daripada 10 sahabat yang dijamin syurga. Dia membunuh ahli syurga. Dia membunuh ahli syurga. Pada zaman sampai Sayyidina Ali pun mati dibunuh juga. Siapa yang bunuhnya? Orang Islam juga. Sayyidina Ali pun salah seorang daripada 10 orang yang mati, yang dijamin syurga oleh Nabi SAW. Selepas itu, bila meninggal saja Sayyidina Ali, lagilah. Mula daripada zaman itulah terbitnya Syiah, muncul Syiah, muncul Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian selepas itu muncul lagi Mu'tazilah, muncul lagi Qadariyah. Kemudian sampai zaman kita ini, tuan-tuan, orang Islam selain daripada ada Syiah, ada Ahli Sunnah, ada pula Islam yang sekular, ada yang nasionalis, ada Islam sosialis. Berlaku macam tu. Kemudian di kalangan Ahli Sunnah ni pula ada pula yang Sufi, ada yang Salafi, ada yang Wahabi. Sampai kita sendiri pun tertanya-tanya, yang mana satulah yang benar? Semua klaim kata kami benar. Tuan-tuan yang alhamdulillah Allah Ta'ala sekalian, dalam hadis ini Nabi sebut, kalau kamu sempat hidup, sesiapa yang sempat hidup di kalangan kamu, dia akan menyaksikan ikhtilafan katsira, perbezaan pandangan, perpecahan yang cukup banyak. Dalam satu hadis yang lain, Rasulullah SAW meramalkan, bukan ramalan ni ahli nujum. Kalau kita nak sebut Rasulullah meramalkan, bahasa tu tak tepat. Sebab itu Rasulullah ni kalau dia cerita benda-benda yang akan datang, disebut sebagai nubu'ah. Nubu'ah ni suatu, dipanggil suatu perkhabaran daripada Nabi SAW berkenaan dengan peristiwa yang tidak berlaku lagi pada zaman Rasulullah,
tapi akan berlaku pada zaman akan datang. Pasti berlaku. Pasti akan berlaku. Dalam satu hadis Nabi SAW pernah menyebutkan umat Nabi Isa alaihissalam, umat Bani Israel, umat Nabi Musa alaihissalam, umat Bani Israel, umat Nabi Yaqub alaihissalam akan berpecah kepada 71 puak. Akan berpecah kepada 71 puak. Satu dalam syurga, 70 dalam neraka. Umat Nabi Isa alaihissalam akan berpecah kepada 72 puak. Satu dalam syurga, 71 dalam neraka. Umatku, kata Nabi, akan berpecah kepada 73 puak. Satu dalam syurga, 72 dalam neraka. Mungkin tuan kata berkalih ke Ustaz, 72 dalam syurga, satu dalam neraka. Alangkah seronoknya kalau berkalih. Tapi masalah sekarang ni tak berkalih. Masalah itulah yang Nabi sebut. Umat dia akan berpecah 73 puak, hanya satu dalam syurga, 72 lagi akan berada dalam neraka. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah yang satu itu? Para sahabat tak tanya yang 72. Kalau Nabi sebut 72, payah kita nak bilang, payah kita nak ingat. Maka tanya yang satu tu siapa ya Nabi? Ya Rasulullah. Lalu Rasulullah kata, orang yang berada di atas jalanku dan juga sahabat-sahabatku. Orang-orang yang berada di atas jalanku dan juga jalan sahabat-sahabatku. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan rahmatullahi Allah Ta'ala sekalian, jalan Rasulullah ni apa dia? Jalan Rasulullah ini ialah Al-Quran dan juga Sunnah. Sebab itu dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi jaminan kepada kita. Kata Nabi, inni qad taraktu fikum syai'ain lan tadillu ba'dahuma kitab Allah wa sunnati. Sesungguhnya, kata Nabi, aku telah tinggalkan untuk panduan kamu sekalian dua benda, kata Nabi. Selagi-lagi sekali-kali kamu tidak akan sesat kalau kamu tetap berpegang teguh dengan dua benda ini. Yang pertama kitab Allah, yang keduanya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu tuan-tuan, untuk melaksanakan wasiat Nabi ini, kita kena rajin-rajin baca Quran. Bukan sekat baca saja, kena tahu apa yang ada dalam Quran. Dan yang keduanya, kena rajin baca hadis Nabi. Bukan sekat baca saja, kita mengaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian kita minta bantuan daripada tafsiran alim ulama kita. Jadi sebab itu Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, mereka bukan bawa agama baru. Apa yang mereka fatwa mereka, pandangan-pandangan mereka, semuanya adalah untuk memahamkan kita Quran dan hadis dengan kefahaman yang sahih. Dengan kefahaman yang sahih. Sebab itu kita perhatikan tidak ada mana-mana fatwa daripada imam-imam mazhab 4 ini yang terlalu bercanggah di antara satu sama lain. Sebagai contoh masalah sembahyang, semua ulama, semua imam-imam mazhab 4 tidak ada beza sembahyang yang fardu 5 waktu sehari semalam. Sembahyang subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3, isyak 4. Cuma mereka berbeza dalam masalah nak baca bismillah kuat ke pelan. Itu saja. Yang tu saja. Dalam masalah kena baca Fatihah ke tidak, semua kata kena baca Fatihah. Kenapa kena baca Fatihah? Sebab Rasulullah sebut dalam hadisnya, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sembahyang, makna tidak sah sembahyang bagi sesiapa yang tak baca Fatihah. Cuma masalah bismillah Fatihah nak mula daripada mana? Nak pula daripada bismillah kan, nak mula daripada alhamdulillahirabbil alamin? Yang tu maka khilaf. Sebab apa khilaf? Kerana sebahagian sahabat cerita mereka semayang di belakang Nabi, Nabi baca bismillah pelan, kemudian Nabi baca alhamdulillahirabbil alamin kuat. Dan sebagaimana riwayat Anas. Abu Hurairah pula dia kata dia semayang dengan Rasulullah juga,
Sebab dia sahabat. Rasulullah memulakan Fatihah, kata Abu Hurairah, dengan bacaan yang kuat. Rasulullah mulakan daripada Bismillahirrahmanirrahim. Dua-dua ada riwayat daripada Rasulullah. Hak yang tak ada riwayat ni hak tak semayang langsung. Hak tu tak ada riwayat. Kadang-kadang kita duduk bertengkar sama-sama orang semayang, tapi kita tak bincang pun macam mana kita nak ajak orang yang tak semayang. Jadi sebab itu tuan-tuan rahmatullahi Allah Ta'ala sekalian, para ulama mazhab 4 ni jangan kita anggap bahawasanya mereka ni membawa satu fahaman yang baru. Mereka nak bantu kita untuk kita memahami Quran dan hadis. Tapi jangan kita berpegang dengan pendapat-pendapat ulama ni. Sebagai contohnya, kita mengaji kitab fiqh, kita pun kata saya tak mau mengaji dah Quran dan hadis, saya nak mengaji matan fiqh saja. Tak sama tuan-tuan, tak akan sama. Tidak akan sama. Ruhnya lain. Sebab itu tak boleh tinggal juga Quran dan hadis. Quran kena baca, hadis pun kena baca. Macam mana kita mengaji, kerana dia kita mengambil sendiri apa yang Nabi sebut. Sebagai contoh kita sebut, kita bagi contoh. Bezanya kalau kita mengaji fiqh ni dengan kita baca Quran, kita tengok apa yang Allah Ta'ala sebut sendiri tentang suatu ibadat itu. Sebagai contoh, puasa. Kita baru habis puasa. Kalau kita mengaji dalam fiqh, dia akan sebut rukun puasa yang pertama sekali niat. Niat bila? Malam hari. Rukun puasa yang berikutnya menahan diri daripada tidak makan dan tidak minum, dan juga segala perkara-perkara lain yang batalkan puasa. Apa dia? Makan, minum, berjima' dengan isteri pada siang hari bulan Ramadan. Dalam mazhab Syafi'i, masukkan suatu dalam rongga yang terbuka yang menyampaikan ke kepala dan juga menyampaikan ke perut, sama ada masuk ke telinga ke, ataupun masuk melalui mulut ke melepasi tekak, ataupun masuk melalui punggung, lubang punggung, batal puasa. Kita mengaji. Tapi tuan-tuan, kalau kita rujuk kepada Quran sendiri sebagai contoh, di samping kita mengaji matan-matan fiqh ni, kita rujuk sama dengan Quran, kita akan berjumpa dengan suatu yang amat berharga yang kadang-kadang tidak ada dalam kitab fiqh ni. Apa dia? Kita baca Quran, kita baca ayat Allah Ta'ala sebut tentang puasa. Mula-mula Allah Ta'ala kata, ya ayyuhallazina amanu. Sebelum Allah Ta'ala sebut tentang puasa, Allah Ta'ala panggil kita dulu, ya ayyuhallazina amanu, wahai sekalian orang-orang beriman. Maka pada ketika itu kita muhasabah diri kita, betulkah saya ni beriman? Apa makna iman? Kita kena koreksi balik, kita kena tanya balik. Kemudian setelah itu Allah Ta'ala sebut, kutiba alaikumusiyam, telah difardukan ke atas kamu puasa. Allah Ta'ala sebut iman dulu. Wahai sekalian hamba-hambaku yang beriman, telah difardukan ke atas kamu puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana difardukan ke atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya dengan puasa itu kamu akan bertakwa kepada Allah. Jadi kita faham, Allah Ta'ala suruh kita puasa. Kenapa? Kerana supaya kita bertakwa kepada Allah. Jadi kalau kita pegang ayat ini, maka tak berlakulah kita puasa, tapi pada masa yang sama maksiat pun buat juga. Mungkin tuan-tuan kata, saya tak berapa boleh terima ustaz kata orang puasa buat maksiat. Kita duk gambarkan maksiat ni berzina, minum arak. Saya tak pernah jumpa orang puasa berzina. Tuan-tuan, kita tak pernah jumpa orang puasa berzina, memang jarang jumpa. Biasa kalau dia nak berzina, dia buka dulu lah, tidak tak larat. Ataupun orang puasa dia buat apa lagi, benda-benda lain lah, kita kata yang dosa-dosa yang orang kita memang kata kalau dia buat dosa. Tapi kita jumpa orang puasa tapi tak sembahyang. Jumpa tak? Tuan-tuan berjumpa ke tak jumpa? Memang banyak orang puasa tapi tak sembahyang. Cuba kita renung tengok, mana besar dosa tak sembahyang dengan dosa berzina? Kalau diisi orang Melayu, dosa zina lah. Dia ni memang tak boleh pakai. Tak boleh pakai sebab apa? Dia ni suka berzina. Kita pun tak mau kawan dengan dia. Tapi kawan kita yang tak sembahyang cukup banyak.
Kadang-kadang anak kita sendiri, kadang-kadang ayah kita sendiri, kadang-kadang isteri kita sendiri, kadang-kadang suami kita sendiri. Mana besar dosa tak sembahyang? Dosa dengan dosa zina. Dosa zina, tuan-tuan dan puan-puan rahmatullahi Allah Ta'ala sekalian, Allah Ta'ala tak sebut, Rasulullah tak sebut siapa yang berzina dia jadi kafir. Dan ulama-ulama sendiri tak sebut kata orang berzina jadi kafir. Tapi orang tak sembahyang, ada nas menyebutkan bahasanya orang tak sembahyang jadi kafir. Dan ada fatwa ulama, dia itulah Imam Ahmad bin Hanbal, orang tak sembahyang kafir. Orang tak sembahyang kafir. Sebab itu kalau tanya jumhur ulama, kalau tanya Imam Ahmad, apa hukum orang yang puasa tapi tak sembahyang? Imam Ahmad kata puasanya tidak sah. Puasanya tidak sah. Apa sebabnya? Kerana dia kafir. Syarat sah ibadat, sah puasa ialah Islam. Itu fatwa daripada Imam Ahmad. Kalau ulama-ulama lain pula, dia kata orang yang tak sembahyang taklah jadi kafir, dosa besar. Habis puasa dia sah tapi tak ada pahala. Lebih kurang sama jugalah, cuma Imam Ahmad tu kasar sikit, hak yang ulama lain tu dia agak aneh sikit. Sebab apa? Sebab pahala-pahala ibadat-ibadat lain itu dia bertapak di atas sembahyang. Bila di akhirat nanti, amalan yang pertama yang akan dihitung oleh Allah ialah sembahyang fardu. Kalau ada kekurangan pada sembahyang fardu, Allah Ta'ala akan kata kepada malaikat, tengok sembahyang sunat dia, ambil pahala sembahyang sunat, tampung kepada sembahyang fardu. Dan kalaulah seseorang itu dia tak sembahyang, biasanya dia tak akan sembahyang sunat. Kalau dia tak sembahyang fardu, dia tak akan sembahyang sunat. Kita tak pernah jumpa orang tak sembahyang fardu tapi rajin bangkit tahajud. Orang tak sembahyang fardu tapi rajin dia sembahyang duha. Kita tak pernah jumpa. Jadi sebab itu soalan, sebab itu bila Allah Ta'ala kata hitung sembahyang fardu dia, bila tak cukup, ada kekurangan sembahyang fardu, Allah Ta'ala kata tengok sembahyang sunat. Kerana biasa orang sembahyang fardu, dia akan ikuti dengan sembahyang sunat. Jadi tuan-tuan rahmatullahi Allah Ta'ala sekalian, fasayara ikhtilafan katsira, banyak perbezaan pandangan. Kita tak payah bermain dengan istilah lah. Kerana main dengan istilah ni tuan-tuan dan puan sekalian menyebabkan kita ni saling berbeza pandangan, berpecah, sehingga tidak ada titik temu. Tak payahlah kita letak kawan kita ni, dia ni salafi, hak kawan ni dia ni sufi, hak ni wahabi. Tak payah kita letakkan istilah-istilah itu. Sekarang ni kita tanya diri kita, apakah kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan juga Sunnah? Kerana Rasulullah memberi jaminan orang yang akan selamat ialah orang yang berpegang teguh dengan kitab Allah, kata Rasulullah, wa sunnati, dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak payah kita main istilah-istilah ni. Kemudian kata Nabi, fa alaikum bisunnati, kata, jadi Nabi sebut tadi ni, sesiapa yang hidup di kalangan kamu, dia akan melihat perbezaan yang amat besar. Bagaimana nak selesai? Lalu Rasulullah memberi panduan, hendaklah kamu pegang teguh dengan sunnahku dan juga sunnah khalifah ar-rasyidin al-mahdiyin yang diberi petunjuk oleh Allah. Addu 'alaiha bin nawajiz, kata Nabi, peganglah ia, gigitlah ia dengan gerham-gerham kamu. Mana bukan pegang sikit-sikit. Nabi beri satu kinayah, satu kiasan, pegang sungguh-sungguh. Bagaimana kata sungguh-sungguh ni? Kata Nabi, seumpama kamu menggigit dengan gerham kamu. Sebab apa Nabi sebut gerham? Kerana gigi kita yang paling kuat sekali ialah gigi gerham. Kalau kita gigit dengan gigi depan, orang rentak, sama ada putih ataupun gigi kita bertabak, dua tu. Tapi kalau gerham, kita gigit dengan gerham, gigi gerham ni gigi yang paling kuat.
Tuan-tuan yang pernah cabut gigi geraham tahulah, gigi geraham ni ada 3 tunjang. Tuan-tuan biasa kadang-kadang cabut banyak kali dah tapi tak pernah tengok. Mai nak tengok asal doktor nak tengok gigi geraham ni ada berapa tunjang. Setakat yang saya perhatikan, yang nak perhatikan ada 3 tunjang. Sebab itu kadang-kadang doktor nak cabut gigi geraham kita, dia seorang tak boleh cabut. Dia kena panggil nurse, mai tolong pegang sat bau dia. Nak cabut gigi geraham, dia nak kena apa ni, orang panggil apa bahasa kita, nak kena goyang dulu baru boleh cabut. Kuatnya gigi geraham. Nabi kata, kamu pegang sungguh-sungguh dengan sunnahku dan juga sunnah khalifah-khalifah yang mendapat petunjuk selepasku. Siapa tuan-tuan? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali. Kalau nak tambah seorang lagi, Umar ibnu Abdul Aziz. Umar ibnu Abdul Aziz. Kalau nak baca cerita, nak baca kisah, setelah kita baca sirah Rasulullah, jangan baca lagi kisah sirah-sirah orang lain. Baca dulu sirah apa ni, khalifah yang 4. Baca sirah mereka, tengok macam mana ibadat mereka, macam mana iman mereka, macam mana perjalanan hidup mereka, macam mana kekuatan jihad mereka dan sebagainya. Nabi suruh berpegang teguh. Yang ni Nabi recommend sendiri. Orang lain belum tentu. Tapi kalau kita berpegang dengan sunnah Nabi dan juga sunnah khalifah-khalifah yang mendapat petunjuk Allah selepas kematian, kewafatan Rasulullah, kata Nabi, kamu akan selamat. Walaupun kamu berhadapan dengan banyak perbezaan-perbezaan di depan kamu. Jadi sebab itu tuan-tuan, bukan saja dalam ibadat, dalam urusan pekerjaan kita, dalam ekonomi kita, dalam pemerintahan kita, dalam undang-undang kita, semuanya kita kena pastikan berada di atas sunnah Rasulullah dan juga khulafa' ar-rasyidin. Baru kita akan selamat. Baru kita akan selamat. Kemudian kata Nabi, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan hendaklah kamu mengelak daripada urusan-urusan yang direka-reka. Urusan-urusan baru yang direka-reka dalam agama. Kerana agama Islam ni dah sempurna dah. Tak payah tambah-tambah lagi dah. Kita amalkan saja apa yang ada dalam Quran, apa yang ada dalam hadis Nabi. Kalau kita nak berzikir, ambil zikir daripada Quran, hadis Nabi. Jangan kita kita reka-reka ibadat-ibadat yang baru. Kita reka ibadat-ibadat yang baru. Karena kata Nabi, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena sesungguhnya setiap yang baru itu adalah bid'ah, kata Nabi. Wa kullu bid'atin dalalah, dan setiap yang bid'ah itu adalah sesat. Wa kullu dalalatin finnar, dan setiap yang sesat itu akan berakhir dalam neraka. Bukan saja kita sebut tadi tuan-tuan, benda baru yang akan berakhir dalam neraka bukan saja dalam masalah ibadat. Masalah yang pertama sekali, yang paling penting sekali, yang kita kena pastikan kita ni mesti berada dalam landasan Quran juga sunnah, ialah masalah akidah. Masalah akidah. Jangan kita pandai-pandai duk ikut benda-benda akidah, kepercayaan yang tidak ada dalam Quran atau hadis Nabi. Fahaman wahdatul wujud sebagai contohnya, ataupun apa-apa saja fahaman-fahaman yang bawa pada kesesatan, ayah pin ke, ataupun fahaman apa lagi tuan-tuan, haji mak matahari ke, Rasul Melayu tak? Ya, Rasul Melayu dan sebagainya. Begitu juga tuan-tuan, ada di sana ideologi yang bercanggah dengan syariat, dengan akidah Islam. Sosialis, nasionalis, semua itu ideologi. Walaupun dia bukan dalam bentuk agama, tapi dia tetap bercanggah dengan syariat Allah. Ya, Keluar 40 tu, itu dia panggil pelaksanaan saja, bukan ada apa ni, benda baru. Ya, sebagai ulama-ulama, contoh alim ulama kita, dia petua pada kita, kalau kita nak beramal dengan satu benda itu, supaya amalan itu kekal pada kita, istiqamah, buat selama 40 hari. Kalau boleh lepas 40 hari, insya-Allah lepas tu dia tak akan tinggal lagi. Tapi tuan-tuan akan berdepan dengan macam-macam ujian. Ada orang petua, kalau nak jaga semua berjamaah, tak tinggal semua hidup, buat 40 hari. Ada seorang tu dia buat sampai hari 40, Allah Ta'ala uji dia, subuh tak bangkit. Subuh tak bangkit.
Dia dah bangkit, dia dah habis dah jemaah dan sebagainya. Allah dia kata nak kena mula lain, nak kena mula baru. Kita dah baca satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kita ingat balik hadis, sesiapa yang sembahyang dengan mendapat takbir yang pertama bersama imam selama 40 hari, Allah Ta'ala akan tuliskan untuknya 2 pembebasan. Yang pertama, pembebasan daripada sifat munafik, sifat nifaq semasa di dunia, dan di akhirat pembebasan daripada api neraka. 40 hari. Takbir yang pertama bersama imam, apa maknanya? Takbir yang pertama bersama imam, sebahagian ulama memberi tafsiran, iaitulah apabila imam angkat takbir saja, dia pun terus takbir. Itu takbir bersama imam. Sebab kita tak boleh takbir serentak bersama imam, tak boleh, tidak sah sembahyang kita. Mana bila imam angkat takbir Allahu Akbar, dia pun ikuti Allahu Akbar. Dan sebagian ulama kata takbir bersama imam ialah kita mengucapkan takbir, makna kita ikut imam sebelum imam rukuk. Kita ambil hak kedua lah, mudah sikit, no? Ambil hak kedua. Itu pun ada fatwa ulama begitu. Makna kita kesimpulannya kita ikut imam bermula daripada rakaat yang pertama lagi, dan kita memberi salam bersama dengan, makna kita memberi salam sebaik saja imam beri salam. Bukanlah kita ni mai juga sembahyang berjemaah tapi senantiasa masbuk, ketinggalan daripada imam. Jadi tuan-tuan 40 hari. Jadi ambil daripada hadis ni lah agamanya. Mungkinlah oleh ulama dia amalan-amalan lain pun dia buat sekitar 40 hari. Termasuk tuan-tuan keluar 40 hari. InsyaAllah itu tak ada masalah. Ni masalah ni hak benda baru yang tak ada Quran sebut langsung. Kemudian belajar khilaf. Ada di sana perkara-perkara khilaf. Sebagian ulama kata bid'ah, sebagian ulama kata tak bid'ah. Jadi kita yang pegang dengan tak bid'ah itu kita amalkan. Tapi orang yang tak pegang dengan pendapat itu, dia kena rahimkan. Sebagai contoh kita kata, baca zikir kuat selepas sembahyang. Baca zikir kuat selepas sembahyang. Bacaan zikir itu bid'ah ke tidak? Tidak bid'ah, ini sepakat ulama. Astaghfirullah Nabi baca. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu Nabi baca. Cuma kadang-kadang kita baca tak cukup, Nabi baca 10, kita baca 3. Kalau selepas subuh elok baca 10. Kan Nabi baca 10. Kalau tak silap lepas maghrib pun 10 juga. Kemudian lagi Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Selepas subuh Nabi baca 7. Kemudian Nabi sebut dalam hadis siapa yang baca ayat kursi setiap kali selesai sembahyang fardu, tidak menghalang dia daripada masuk syurga melainkan kerana dia belum mati. Jadi semua tu amalan-amalan tu ada hadis Nabi. Cuma masalah sekarang ni baca kuat tidak ada hadis Nabi. Baca kuat tidak ada hadis Nabi. Maka sebagian ulama yang menyebutkan, di antaranya Imam Ibn Taymiyah, di antaranya Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, dia kata kita mesti ikut sunnah, bukan sahaja zikir, tapi kaifiat zikir pun wajib ikut sunnah. Oleh kerana Nabi tak pernah baca kuat, Nabi baca pelan saja, maka kita pun kena baca pelan. Itu dia panggil satu pandangan. Satu pandangan lagi dia sebut bahasanya kita tak boleh sebut sebagai bid'ah yang dalalah. Tak boleh sebut sebagai bid'ah yang dalalah kerana asas zikir itu adalah sunnah. Cuma bacaan kuat itu saja. Kaifiat itu tidak pernah langsung dilakukan oleh Nabi. Ibnu Abbas dalam dalam Sahih Bukhari pun ada cerita ke Ibnu Abbas menceritakan bahasanya kami mengetahui Rasulullah sudahnya sembahyang dengan kuatnya alunan zikir yang Nabi sebut. Cuma Nabi tidaklah buat secara beramai-ramai. Begitu saja tuan-tuan. Sama juga dengan masalah kita panggil masalah yang lain. Masalah baca Yasin malam Jumaat. Yasin tu baca Quran itu ada hadisnya, ada hadis. Karena Rasulullah sebut iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran kata Nabi. Nabi tak sebut bila-bila masa. Bacalah Quran. Malah apa pun bacalah Quran. Karena Quran yang akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang yang melakukannya.
Jadi bacaan Quran itu warid daripada hadis Nabi. Cuma baca ramai-ramai malam Jumaat. Hak tu yang tidak ada dalam hadis Nabi. Sebagian ulama kata tak boleh kata-kata bid'ah yang sesat, sebab bacaan Quran itu sendiri digalakkan oleh Nabi. Dan Nabi tidak pernah ada di sana Nabi melarang baca ramai-ramai. Bila Nabi tak pernah larang, bermakna bahasanya benda itu adalah harus. Kalau benda tak harus, sudah tentu Nabi akan kata, baca seorang-seorang, jangan sesiapa pun di kalangan kamu yang baca Quran ramai-ramai. Jadi tuan-tuan, khilaf di kalangan ulama. Tahlil. Ada orang alim ulama yang berpandangan bahasanya amalan-amalan orang hidup yang sampai kepada orang mati hanyalah yang disebut secara khusus oleh Nabi. Di antaranya Nabi pernah sebut berkenaan dengan badal haji, upah haji. Itu Nabi pernah sebut dalam hadis dia. Di antaranya masalah fidyah. Sesiapa di kalangan seseorang, bila seorang itu meninggal, mati dengan meninggalkan puasa, hendaklah keluarganya, kata Nabi, keluarga terdekatnya, walinya, berpuasa bagi pihak dia ataupun membayar fidyah. Itu Nabi sebut dalam hadis ni. Apalagi Nabi sebut bila mati anak Adam itu akan terputuslah segala amalan dia, melainkan doa anak yang soleh. Doa anak yang soleh Nabi sebut, maka akan sampai. Tapi bacaan Quran, berzikir, yang ni Nabi tak sebut, maka berlakulah khilaf. Sebagian ulama kata tak sampai, sebagian ulama kata sampai. Apa dalil ulama yang kata sampai? Kita sebut dah tadi, kalau sedekah sampai tak kepada si mati, sampai. Ijma' para ulama, tidak ada khilaf. Sedekah, wakaf kita buat bagi pihak si mati, semua sampai kepada si mati, tidak ada khilaf di kalangan ulama. Kemudian kita baca, tuan-tuan ingat balik, kita baca hadis sebelum ni, kita baca hadis berkenaan dengan sedekah. Rasulullah kata setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah. Kalau sedekah dalam bentuk duit sampai, maka adakah sedekah dalam bentuk tasbih, tahlil, la ilaha illallah, dalam bentuk subhanallah tak sampai? Rasulullah sebut sedekah juga. Kita baca tasbih, kita baca tahlil dan sebagainya, kita niatkan supaya Allah Ta'ala sampaikan kepada dia. Itu dalil ulama yang kata sampai. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah Allah Ta'ala sekalian, yang tu khilaf di kalangan ulama. Bila kita berdepan dengan masalah khilaf, apa yang kita kena buat? Apa pendirian kita? Kita berpegang dengan mana-mana satu pandangan, itu hak kita. Tapi kita juga kena raikan orang lain yang tidak berpandangan yang sama dengan kita. Kalau kita tak raikan, akan menyebabkan berlakulah perpecahan sama-sama kita dalam masalah furu', dalam masalah yang tak perlu kita berpecah. Kita tengok imam-imam kita. Imam Malik rahimahullah guru kepada Imam Syafi'i. Imam Malik guru Imam Syafi'i. Imam Syafi'i guru kepada Imam Ahmad. Imam Syafi'i guru kepada Imam Ahmad. Imam Syafi'i mujtahid. Kita tanya, sebab apa dia tak ikut saja guru dia? Dia tak boleh ikut guru dia kerana dia mujtahid. Seorang mujtahid diharamkan ke atas dia taklid. Dia boleh faham sendiri Quran Sunnah, dia kena mengeluarkan hukum berdasarkan apa yang dia faham. Kalaulah orang lain hebat macam mana sekalipun berpandangan bahasanya dalam satu masalah itu hukumnya adalah halal, tapi berdasarkan ilmu dia berpandangan bahasanya haram, dia kena pegang pandangan dia tak boleh pegang pandangan orang lain kerana dia mujtahid. Dia tak ada masalah derhaka pada guru, tak ada. Walaupun Imam Malik guru dia. Tapi Imam Syafi'i walaupun dia berbeza pandangan dengan guru dia Imam Malik, tapi dia tak pernah ajak orang lain, kamu janganlah pegang dengan pendapat Imam Malik, peganglah dengan pendapat aku. Dia tak pernah sebut. Tuan-tuan carilah, tak akan berjumpa suatu ungkapan Imam Syafi'i yang macam tu. Dia tak pernah kempen orang untuk tinggal, jangan mengajilah dengan Imam Malik, jangan mengaji dekat saya seorang. Tak pernah begitu. Imam Ahmad pun sama, dia mengaji dengan Imam Syafi'i. Dia mengaji dengan Imam Syafi'i sampai tahap dia mujtahid, dia mengeluarkan hukum sendiri, tapi dia tak pernah kata dekat orang, jangan mengaji dengan Imam Syafi'i, mengaji dengan saya. Jadi begitulah juga tuan-tuan yang alhamdulillah Allah Ta'ala sekalian, kita
para alim ulama kita menyebutkan dalam satu ungkapannya, la yunkaru al-mujma' alai, la yunkaru al-mukhtalaf fih, wa innama yunkaru al-mujma' alai. Tak boleh kita anggap sebagai mungkar perkara-perkara yang berlaku khilaf, tetapi yang mungkar itu ialah perkara yang ijma' para ulama. Kalau seorang itu dia tak semayang, kita boleh kata kamu buat mungkar. Kalau seorang itu berzina, kita boleh kata kat dia kamu melakukan mungkar. Sebab apa? Semayang ijma' para ulama wajib. Tidak ada mana-mana ulama kata tak wajib. Zina, ijma' para ulama kata zina haram. Tidak ada mana-mana ulama pernah sebut kata zina halal. Tapi kalau setakat dia tak baca bismillah kuat, tak boleh kita kata kamu buat mungkar dalam semayang. Sebab apa? Sebab kata ulama, la yunkaru al-mukhtalaf fih, perkara yang khilaf di kalangan ulama tak boleh kita anggap sebagai mungkar. Kita kena raikan. Kamu baca, sebab apa baca bismillah kuat? Dia pun kata saya yakin dengan pendapat mazhab Syafi'i. Silakanlah, tak ada masalah. Kamu jadi imam pun saya akan ikut belakang. Ni kadang-kadang bila kawan tu jadi imam baca bismillah kuat, dia pun mufaraqah, dia balik sembahyang di rumah. Itu tak faham, tidak faham perbezaan pandangan di kalangan ulama. Kita pun sama. Kita baca bismillah kuat, kita pergi masjid orang tak baca bismillah, jangan kita mufaraqah, jangan kita balik, kerana dia berpegang dengan pendapat lain daripada mazhab kita. Kena raikan. Kalau kita tak raikan, tuan-tuan, akan menyebabkan berlaku kebalahan di kalangan kita dalam masalah furu' yang sebenarnya tak perlu kita berbalah ataupun kita bertikai. Kena raikan sama kita. Jadi tuan-tuan, itulah hadis yang kita baca pada malam ni, hadis yang ke-28, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan juga Imam At-Tirmizi. Waqal, dan berkata Imam Tirmizi, hadisun hasanun sahih. Hadis ini adalah hadis hasan sahih. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.